Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga pendidik di daerah Betong. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan Canva for Education. Okey, sebelum kita bermula izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya adalah Cikgu Azrul Azim bin Selamat, bertugas di SK Bladin, dan pada hari ini kita akan explore melalui penggunaan aplikasi Canva dan macam mana kita nak activate account Canva kita ni untuk Canva for Education. Dan yang kedua adalah kita akan belajar macam mana kita nak gunakan Canva kita ni untuk membuat YouTube thumbnail, dan yang ketiga kita akan gunakan Canva untuk membuat satu poster. Okey, saksikan ya cikgu-cikgu. Okay, sebelum kita bermula, kita pergi kepada Google Chrome kita dan kita login kepada akaun Delima kita, dan dia akan memaparkan skrin ini. Okey, kita pergi kepada pilihan guru. Okey, di pilihan guru ni kita akan pilih kepada aplikasi. Okey, di bawah aplikasi ini kita akan disediakan dengan 10 jenis aplikasi yang telah disediakan dalam akaun ID Delima kita. Okey, kita akan pilih kepada aplikasi yang 10 iaitu Canva. Okey, bila kita dah klik kepada ni. Okey. Okey, di sini Canva kita masih masih belum activate lagi akaun Canva for Pro. Okey, macam mana caranya? Mari kita belajar. Okey. Di sini kita pergi kepada bahagian pricing. Okey, di bahagian pricing ni dia ada sediakan 5 pricing yang sedia ada, iaitu yang pertama free, yang kedua pro, yang ketiga enterprise, yang keempat education, dan yang kelima non profit. Okey, kita pergi kepada pilihan yang keempat, iaitu education. Okey. Di dalam education tadi, cikgu akan nampak for teachers sign up now. Okey. So kita klik kepada butang sign up now ni, dan di sini semudah itu tanya. Ini telah bahawa berjaya akaun kita Canva ni kita dah tukarkan kepada Canva for Education. Okey. Dan di sini kita boleh invite student-student kita kepada Canva kita. Kita boleh invite via Google Classroom, ataupun kita boleh dapatkan link dan kita boleh ambilkan link tu masuk ke dalam WhatsApp grup kelas kita, dan student-student menggunakan akaun Delima student sendiri, dia boleh masuk kepada Canva kita dan boleh melakukan aktiviti di sana. Okey. Okey, di sini saya akan terangkan macam mana kita nak buat satu kelas room di dalam akaun Canva kita ni. Okay, kita pergi kepada butang ni dulu. Okay, cikgu-cikgu, kita pergi kepada butang ni yang saya telah lukis ni, warna merah ni yang berbentuk gear ni. Kita pergi di sini, kita tekan di sini ya. Bila dah tekan, dia akan paparkan paparan ini. Okay. Bila di sini, kita pergi kepada billing and themes. Kita akan klik billing and themes. Okay. Bila dah klik billing and themes, di sana di bawah ni kita akan nampak create new class. Okay. Di sini cikgu boleh tekan dan kita boleh create new class. Contohnya saya nak buat untuk kelas sejarah saya tahun 4C, 4 cemerlang. Okay. Kita create new class, tekan klik ni. Okay, tunggu sekejap, dan kita akan dibawa kepada paparan ni. Kita akan dibawa ke paparan classroom kita tadi. Okey. So ini adalah classroom kita, dan apa yang boleh dibuat dalam classroom kita ni dia banyak. Okey. Sebelum itu kita perlu invite student kita. Ada dua cara. Sama ada kita boleh import daripada Google Classroom diri kita sendiri, ataupun kita boleh dapat invite link, dan kita boleh copy link ni, dan copy link ni pergi ke WhatsApp. Okey. Ataupun jika cikgu ada Google Classroom yang sudah sedia ada, kita boleh import Google Classroom ni. Kita masuk kepada akaun kita, kita allow, dan allow. Okey. Dan yang terakhir pun sama juga, kita mengesahkan dan kita pilih kelas mana yang kita nak importkan nama studentnya. Okey, contohnya ni contoh sajalah, saya bawa student saya daripada kelas 3 cerdik. Kita import. Okey. Di sini dia akan importkan
student dia akan importkan ID D5 student kita yang berada dalam Google Classroom tadi dan dia bawa kepada Canva Classroom kita ni tadi. Okey, apa yang kita boleh buat dalam Canva for Education ni tadi? Kita boleh membuat satu design. Sebelum kita boleh buat satu kita buat group work. Kita nak student kita buat kerja dalam berkumpulan. Contohnya, kita nak student kita buat mind map. Okey. Ni kita boleh ni. Okey, ini adalah template cikgu-cikgu. Template ni dia boleh diatur. Dia merupakan satu contoh yang telah disediakan dalam Canva. Artinya cikgu-cikgu tak perlu susah payah nak design satu design yang baru. Kita explore template-template di sini. Okey, jika cikgu-cikgu tengok di sini banyak template yang cikgu-cikgu boleh gunakan. Cikgu hanya pilih dan pilih saja mana yang cikgu rasa bersesuaian. Okey. Dan di sini contohnya ini adalah mind map science, peta I think science. Okey. Okey, dan di sini tim satu, okey, kita boleh tengok lagi, okey. Kita boleh suruh murid kita melalui Canva for Education ni tadi bekerja dalam kumpulan untuk membuat mind map ini. Untuk grup satu. Untuk grup dua ada lain lagi. Okay? Tetapi pada hari ini kita tidak akan membincangkan perkara ini kalau diberi rezeki dan diberi peluang lagi untuk bercakap mengenai Canva for Education ni, macam mana kita nak memanipulasikan apa yang sudah telah diberi kepada kita secara percuma, boleh saja dibuat. Okey cikgu-cikgu, tapi pada hari ini kita akan belajarkan macam mana kita nak buat YouTube thumbnail dan kita akan belajar macam mana kita nak buat poster untuk webinar. Okey. So di sini tadi saya dah terangkan secara asas sajalah mengenai classroom di dalam Canva ni tadi. Okey cikgu-cikgu. Okey, di sini kita pergi kepada objektif kita yang kedua tadi, iaitu kita nak design satu YouTube thumbnail. Okey cikgu-cikgu. Kita pergi kepada Canva Home ni. Okey. Kita boleh create satu design ataupun kita boleh search dalam Canva ni. Apa yang kita nak search? Apa yang kita nak buat? Okey, kita nak buat satu YouTube thumbnail. Kita nak tengok. Ini adalah template. Okey. YouTube thumbnail. Okey. Di sini yang kita tengok sekarang ni, ini adalah YouTube thumbnail. Okey. Dan size yang telah disediakan dalam Canva ni, dalam template ni, dia adalah bersesuaian dan cikgu tak perlu atur pun size dia. Kalau cikgu nak import design ni masuk kepada YouTube cikgu nanti, bila cikgu nak export video masuk ke dalam, jadikan YouTube sebagai YouTube video. Okey, contoh kita nak buat satu design ya cikgu-cikgu. Okey. Design template ni saya akan ajarkan macam mana kita nak guna design. Yang pertama kita akan design menggunakan template, dan yang kedua kita akan design menggunakan satu blank. Kita design diri kita sendiri. Okey. Kita pergi yang pertama dulu. Kita pergi kepada design yang kosong dulu. Kita nak design diri kita sendiri. Contohnya kita nak mengajar pasal sejarah ya cikgu-cikgu, kita mengajar pasal sejarah. Contohnya kita nak mengajar mengenai sejarah zaman prasejarah. Okey. Di sini di background dia cikgu boleh Google gambar. Okey, kita search zaman prasejarah. Okey, kita tekan di image. Okey. Kita pilih gambar yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Okey. Tidak terlalu kecil ni supaya pixel-pixel tadi tu tidak pecah bila dia masuk ke dalam kita punya ni design ni tadi. Okey cikgu. Okey, kita pilih gambar yang bersesuaian. Ini hanya kalau macam ni dia contohnya ini adalah terlalu kecil dan gambar dia pecah. Okey cikgu, kita pilih gambar lain lagi. Okey. Saya rasakan gambar ini sesuai. Okey. Kita copy image. Kita boleh copy image. Okey, di sini kita boleh copy image. Okey, sekejap.
Okey, kita copy image, kita pergi kepada design kita, kita boleh tekan Ctrl V. Okey, tak dapat. Okey, salah. Okey, kita pergi kepada save, right click di gambar ni, kita save image as. Okey, kita save image as dekat desktop ataupun dekat mana-mana pilihan cikgu. Kita boleh tukarkan nama file name ni kepada background. Okey. Di sini kita boleh tekan kepada upload. Okey. Kita boleh tekan upload media ni. Kita boleh tekan upload media daripada device diri kita sendiri. Okey, kita pergi kepada mana kita nak letak mana kita letak gambar kita tadi dan kita tekan. Okey. Dan dia akan di-export. Okey, cikgu-cikgu. Okey, dia export ke dalam ni. Kita tarik gambar di sini dan kita masukkan ke dalam ni. Okey. Kita masukkan ke dalam ni, suruh dia jadi background. Okey, cikgu-cikgu. Okey, kita besarkan. Okey. Di sini kita dah wujudkan satu background. Okey. Dan di dalam satu elemen YouTube thumbnail ni kita ada mungkin cikgu nak letak muka cikgu diri sendiri pun boleh. Okey. Kita pergi kepada upload media, balik. Okey, kita pergi kepada device. Okey, dan kita pilih gambar diri kita. Okey. Contohnya gambar ni. Okey, saya pilih gambar ni. Okey, masukkan. Kita sedang import. Okey. Gambar telah berjaya di-upload. Okey. Dan kita letak muka kita di sini. Okey. Okey. Kita letak muka kita di sini. Okey, nampak tak? Di belakang muka kita tu, di belakang gambar kita ni tadi, dia masih ada background. Okey, macam mana kita nak buangkan background tadi? Okey, perbezaan Canva for Education ni tadi, dia ada dia ada activatekan feature-feature yang tidak ada dalam Canva biasa, cikgu-cikgu. Contohnya di sini kita boleh remove background secara automatik. Kita tidak perlu ilmu semacam kita belajar dalam Photoshop. Kita perlu klik satu-satu dan hasil dia pun cantik jugalah. Tapi di sini dengan satu klik saja kita boleh tekan background remover dan dia akan melakukan secara automatik. Okey, di sini bila kita dah tekan tadi tu, background yang warna putih tadi tu dia tidak ada lagi. Okey, cikgu. Okey, di sini kita dapat erase ataupun restore balik background. Okey, contohnya cikgu-cikgu tak berpuas hati dengan apa yang Canva ni buat tadi, kita restore balik. Kita restore balik background ni tadi. Okey. Dan okey. Kita tekan kepada ni done. Okey. Okey, tetapi background masih nampak cikgu. Contoh cikgu tak puas hati juga dengan cikgu edit tadi, kita erase balik. Sini cikgu boleh tukar brush size dia kepada besar ataupun lebih kecil. So, kita pilih yang bersesuaian lah cikgu. So kita pilih. Okey, kita ternampaknya ada terbuang sedikit. Okay, kita restore balik cikgu, jangan bimbang. Okey, kita restore balik. Okey, kita ni. Okey, dan hasil dia macam tadi. Okey. So, kita tekan kepada done dan hasilnya gambar kita tak ada background. Sangat mudah. Okey, berbanding kita belajar menggunakan Photoshop. Sekarang kita perlukan cepat tetapi kualiti pun harus ada. Okey cikgu? Okey. Dan apa lagi yang perlu dalam YouTube thumbnail? Okey, dalam elemen YouTube thumbnail ni kita perlu adakan satu teks supaya murid ataupun viewer kita dapat tahu apa yang video kita tadi apa yang video kita membincangkan lah tadi ya. Ini adalah tajuk besar video kita. Okey cikgu? Kita pergi kepada bahagian teks di sini. Kita boleh pilih teks yang sedia ada ni. Okey, ini adalah contoh-contoh saja. Okey, kita boleh pilih mana-mana cikgu ikut kreativiti cikgu. Dia banyak di sini. So saya pilih satu. Kita boleh pilih ni contohnya. Action. Okey. Okey, kita klik satu. Okey. Di sini. Okey, kalau cikgu tak berpuas hati dengan teks ni tadi, kita tekan di keyboard kita butang delete. Kita delete.
kita pilih lagi baru. Okey, di sini kita boleh pilih add a heading, ini adalah tajuk besar dia. Subheading, add a little body of text. Okey, kita pilih add a heading. Okey, di add a heading ni kita tulis tajuk kita, sejarah tahun 4. Okey. Okey. Di sini kita telah disediakan dengan font yang default yang telah sedia ada. Okey, untuk menukar font tadi, cikgu boleh pergi ke sini, okey, pergi di sini, kita tekan dan kita boleh tukar font. Okey, ini perbezaan dia cikgu. Kita kalau kita guna Canva biasa, dia akan ada ni. Dia akan certain font kita tak boleh gunakan. Okay, kalau kita dah activate Canva for Education ni, kita boleh guna suka hati kita nak guna font mana. Okey cikgu-cikgu. Okey, so kita pilih yang sesuai. Okey, sejarah tahun 4. Kita nak besarkan. Kita tekan je increase font size. Mudah saja cikgu. Okey. Contoh cikgu tak suka juga dengan font ni, kita tukar yang lain pula. Pun boleh. Tak ada masalah cikgu-cikgu. Okey, sejarah tahun 4. Okey, cikgu boleh tekan ni, tambah dia akan increment, dia akan tambah satu-satu, ataupun cikgu boleh tekan ni, cikgu boleh type 80, tekan enter pun sama juga. Okey, di sini kita boleh edit tulisan ni tadi cikgu, kita boleh letak underline. Okey, kita perlu select dulu semua. Kita tekan underline pun boleh. Tak ada masalah. Kalau cikgu tak nak balik, kita tekan Ctrl A, kita pilih semua. Kita tekan balik underline tadi. Okey. Dan di sini cikgu boleh tukar warna font kita ni, tetapi cikgu-cikgu perlu ingat dalam pemilihan warna ni kita perlu kontra dengan background kita supaya tulisan kita nampak. Jangan font kita ni dia berwarna putih tapi background kita tadi warna cerah. Okey, contohnya lah apa yang saya maksudkan tadi. Di sini dia jadi tak nampak. Okey, kita harus pemilihan warna tu dia penting juga cikgu. Kita pilih warna yang terang sedikit kah, warna hitam kah, warna merah kah, dia terpulang dengan cikgu. Okey, contohnya saya nak warnakan warna E ni saja dengan warna merah. Boleh. Tak ada masalah. Saya nak warnakan R ni warna purple pun boleh, tak ada masalah. Okey. Pun dah cantik, dia terpulang kepada kreativiti cikgu. Canva ni dia tak limitkan kreativiti cikgu. Dia boleh buat apa yang cikgu fikirkan boleh, asalkan mengikut kemampuan kepada aplikasi ni. Okey. Ini adalah contoh tajuk utama. Okey, contohnya kita nak letak tajuk kita, subtopik kita, apa yang kita nak ajar. Contoh kita add ke subheading. Subheading ni tulisan dia, font dia lebih kecil. Okey. Contohnya kita akan letak zaman prasejarah di sini. Okey cikgu-cikgu, kita boleh tukar balik apa yang kita aplikasi kita belajar balik. Okey. Kita tekan font yang sama pun boleh. Okey, kita nak tukar warna pun sama juga tadi boleh. Cikgu saya dah explain tadi. Kita pilih warna hitam. Okey. Contoh. Okey. Di sini saya nak terangkan mengenai satu feature iaitu efek. Okey. Di efek ni dia banyak. Dia ada style dia. Kita nak tulisan kita ada shadow. Ada shadow dalam bahasa Melayu ada bayang-bayang. Okey. Kita nak bayang-bayang kita, contohnya dia pergi ke mana? Coba cikgu perhatikan. Saya besarkan sedikitlah. Okey. Nampak tak tulisan kita berbayang-bayang lah. Okey. Kita nak direction kita pergi ke mana pun boleh ditentukan melalui ini. Okey. Dan offset dia kita nak berapa banyak, kita boleh tentukan di sini. Transparency pun berapa ketebalan, berapa transparency yang cikgu nak tentukan dari kat sini juga. Okey. Kalau cikgu tak berapa berkenan dengan style shadow ni, kita pilih none. Balik. Okey, di sini dia ada limitkan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 style saja di sini. Okey, dan di sini juga dalam style ni juga kita dipaparkan dengan curve. Okey, ni tulisan kita akan jadi curve lah, akan jadi satu arca. Okey. Dan kita boleh curvekan mengikut kehendak kita. Kita nak curve dia tak ketara sangat pun boleh, macam ni.
Sejarah tahun 4, zaman prasejarah. Okey. Sekarang dah simple. Kita dah explore mengenai macam mana kita nak upload gambar sudah, macam mana kita nak buat teks, macam mana kita nak buat tukar warna-warna, macam mana kita nak besarkan, apakah efek yang boleh diaplikasikan dalam teks ni, dalam gambar ni. Dalam gambar ni kita boleh tukar juga efek di sini juga. Okey, di sini banyak efek dia. Cikgu-cikgu boleh tekan dan klik. Kalau saya nak explain dalam video ni satu-satu mengenai efek ni terlalu banyak. Okey, cikgu-cikgu boleh explore diri sendiri dan dalam video ni saya terangkan secara asas saja. Okey. Okey. Selain daripada teks dan gambar tadi, kita akan dipaparkan dengan elemen. Okey, dalam elemen ni, apa elemen ni? Elemen ni adalah apa gambar-gambar yang kita nak, apa elemen-elemen yang kita nak dalam kita punya projek ni tadi. Cikgu-cikgu, contohnya kita nak ada shape warna bentuk segi empat. Kita nak shape kita bentuk segi empat. Contohnya kita nak shape ni jadi frame kepada kita punya teks ni tadi. Okey. Kita letak position dia di bahagian depan sekali. Okey. Okey, kita tekan. Okay. Ni cara kita nak besarkan. Kita drag and drop saja. Okey, ni contoh saja cikgu-cikgu. Okey, ni cikgu pun boleh tukar warna dekat sini, pun boleh warna hitam, warna kelabu, warna putih, purple, dia terpulang kepada cikgu sendiri. Okey cikgu. Okey, dekat elemen ni banyak lagi. Dekat elemen ni pun sama, kalau saya terangkan banyak. Dia terpulang dengan cikgu sendiri. Okey, ni dia terpulang dengan cikgu sendiri. Kalau saya nak terangkan satu persatu, dia akan jadi panjang. Saya nak limitkan video ni kepada pendek supaya cikgu diperkenalkan dengan Canva ni. Betapa mudahnya Canva ni nak memudahkan kerja kita dalam kita nak buat kerja-kerja kita sebagai seorang guru di abad ke-21 ini. Okey. Okey. Tetapi cikgu perlu ingat, dalam kita nak buat YouTube thumbnail ni dia format dia nanti dia akan jadi JPEG. Okey cikgu, JPEG ni kita tak boleh letak ni GIF ni. Okey, ni grafik yang bergerak-gerak. Sebab GIF ni nanti dia boleh kita letak, tapi kalau kita import masuk ke dalam YouTube thumbnail kita, dia akan jadi satu gambar yang statik je lah cikgu. So lebih baik jangan letak. Kita letak photos ataupun kita letak shape yang cikgu nak. Okey. Okey, cikgu. Sekarang saya rasa sudah selesai mengenai ini. Okey, kalau sudah selesai, kita tekan di bahagian butang download. Okey, di bahagian butang download ini, kita bagi kepada apa format yang kita nak tukar. Okey, contohnya matlamat cikgu nak buat design ni tadi, YouTube thumbnail ni, untuk YouTube thumbnail, kita pergi kepada PNG ataupun JPEG. Kalau cikgu nak print, kita pergi kepada PDF print. Kalau cikgu nak print. Okey. Kita tekan kepada PNG, kita tekan download. Okey, saya alih muka saya sekejap. Okey. Sini. Okey. Kita tekan. Dah habis download, kita tekan, kita tengok hasil kita. Okey, berjaya. Okey cikgu-cikgu. Okey. So, objektif yang kedua kita dah selesai. Macam mana kita nak buat YouTube thumbnail pun sudah selesai. Walaupun design yang saya sediakan ni adalah asas saja. Tetapi saya harapkan melalui asas ini cikgu boleh explore dengan diri sendiri cikgu. Saya harap cikgu boleh explore melalui aplikasi Canva for Education ni. Yang penting cikgu kena activate dulu. Okey, dan yang ketiga adalah objektif kita yang terakhir adalah cikgu-cikgu. Okey, adalah kita nak buat poster. Okey, poster ni
kegunaan kita adalah untuk membuat webinar, kita nak ajak orang buat ceramah di sekolah kita nak buat satu poster ataupun kita nak buat poster mengenai perayaan ke, mengenai hari cuti ke, untuk kegunaan sekolah pun boleh, cikgu. So macam mana kita nak buat poster? Okay. Di bahagian ni tadi, okay, cikgu, kita tekan kepada home balik. Kita balik kepada home kita. Okay. Dan sebelum saya terlupa, ni tak ada macam Microsoft PowerPoint, kita tak perlu save, dia akan save dalam cloud. Okay. So cikgu-cikgu tak perlu bimbang kalau elektrik tak ada ke, dia akan save juga di Canva kita ni tadi. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya, itu poster. So di sini kita akan type template, kita akan cari template yang bersesuaian. Okay. Kita akan pilih, kita akan type di sini poster. Okay, cikgu akan type poster dan kita akan tengok poster yang bersesuaian dengan kegunaan kita. Okay. Kalau cikgu rasa dia tak sesuai, template-template ni tak bersesuaian, okay, kita boleh create a blank poster. Okay. Okay. Dalam create a blank poster ni, masih sama juga. Okay, cikgu, kita pergi kepada bahagian more. Okay. Sebelum kita nak pergi kepada ni poster ni, kita hendaklah pilih satu background yang bersesuaian. Okay. Kita nak pilih background, contoh kita nak pilih background yang warna-warni, dia terpulang kepada cikgu. Kita tekan kepada bahagian more, kita pergi kepada pilihan background. Alhamdulillah. Okay. Di sini kita akan dipaparkan dengan banyak paparan, dengan banyak pilihan. Landscape ada, pattern ada, gradient ada, abstract ada, food ada, texture ada, semualah ada. Banyaklah. Okay. Kalau cikgu nak guna satu color je pun boleh, kita tekan. Dah, background. Simple. Kalau cikgu nak pilih landscape. Dah. Okay, itu pun cantik. Okay, ataupun cikgu nak something minimal, kita pilih kepada abstract. Ni. It's very simple, cikgu-cikgu. Okay. Okay, kalau cikgu nak tengok di bahagian landscape ni, see all. Okay, di sini dia banyak, okay. Okay, cikgu-cikgu. Okay. Kita balik kepada semula. Okay, contohnya saya pilih ni tadi, background ni. Kita nak buat poster kita. Okay, dalam satu poster kita ni, teks perlu ada lah, cikgu. Okay, kita add a heading. Macam biasa, contoh heading kita pada hari ini, saya nak buat bicara IT. Okay, bicara IT. Okay, dah buat. Nanti kita tukar font. Font dia macam saya telah explain, dia macam sama juga macam kita buat YouTube thumbnail tadi. Kita tukar font kita di sini. Kita boleh pilih yang cantik sedikit, contohnya ni. Okay. Di dalam ni kita boleh boldkan kita punya font, kita boleh tukar ni spacing antara font, kita boleh letter spacing kita lebih besar, dia jarak dia lebih besar pun boleh, cikgu. Ataupun ni kita pergi ke efek ni, efek ni saya dah terangkan tadi. Okey. Dan di sini kita boleh animate kan. Okey. Cuba kita tekan animate ni. Kita klik saja. Okey. Ni. Okey, kita pilih satu. Kalau cikgu nak import dia kepada okey, kita pergi ke download ni. Kalau cikgu nak import dia kepada MP4 video ataupun GIF, kita boleh guna animate ni tadi, cikgu. Ataupun kalau cikgu nak import kepada PNG ataupun JPEG ataupun SVG, short vector graphic, dia boleh, tetapi di bahagian animation dia tadi, dia akan jadi satu benda yang statik saja. Kalau cikgu nak lebih kreatif lagi ataupun lebih wow, ada wow factor, kita boleh buat poster kita ni tadi ada efek, ada ada animation. Okey, kita pilih ni dulu. Okey, bicara IT. Okey, di sini kita nak tengok ni shape ni. Kita pergi kepada shape ni, kita pergi kepada shape ni, kita kecilkan, kita letak tarikh, kita perlu ada tarikh, kita perlu nama penceramah, kita perlu ada tempat, kita perlu ada masa. Okey, kita pergi kepada satu-satu ya, kita akan letak di tepi. Ini ikut kreativiti cikgu. Okey, contohnya cikgu nak buat sengit, kita boleh rotate dekat sini ya, cikgu. Kita boleh rotate dekat sini. Okey, sekejap. Ni.
kecilkan balik, pergi kepada fit balik. Okey. Kita boleh rotate-nya dekat sini. Okey. Pulangkan diri cikgu sendiri. Okey. Contohnya saya nak buat di sini, tepi ni pun boleh. Dia ikut aktiviti cikgu. Okey. Lepas tu saya rasa ni. Okey. Kita copy paste. Saya nak dia ada dua warna, dua tone warna dekat sini. Dan kita cikgu boleh guna arrow key dekat keyboard juga untuk alih position dia secara kecil. Okey. Kalau kita gunakan mouse ni, dia akan tentukan ni. Susah sedikit lah. Boleh juga, tapi kalau untuk kemas lagi kerja, kita gunakan ni. Dan kita boleh zoomkannya di sini. Okey, cikgu. Okey, contohnya kita nak tukar warna ni kepada warna hitam. Ataupun ni kepada warna silver yang gelap sikit. Kita pilih warna hitam lah cikgu. Okey, kita tekan backward. Okey, ni cantik dah. Okey, kita tukar kepada teks. Kita nak letak teks kita di sini. Kita nak letak subheading. Okey, ataupun kita nak letak masa. Okey, ni secara basic cikgu. Masa. Okey. Macam yang kita dah belajar tadi, kita boleh increase font dia. Di sini kita boleh tukar dia punya type font di sini juga. Okey cikgu. Dan kita tukarlah ikut aktiviti cikgu. Okey. Tukar balik dia punya position. Okey. Tukar position. Okey. Okey. Ini pun dah cantik cikgu. Sangat kemas dan sangat mudah berbanding kita menggunakan apa nama tu tadi, berbanding kita menggunakan apa nama tu, Photoshop. Nah. Okey. Dan di sini dah settle lah satu. Masa kita letak subheading lagi 7,5 sampai 8,5. Kita kecilkan. Kalau kita nak kecilkan 36 pun boleh cikgu. Okay, satu cerita yang menarik di sini adalah Canva ni, betapa hebatnya Canva ni tadi. Saya pernah membuat apa nama tu, bisnes kad kahwin di sini. Dan banyak jugalah. Di sini pun menggunakan melalui Canva ni, bukan kita nak salah guna cikgu-cikgu Canva for Education ni. Tapi kalau benda dah percuma, kita gunakan je lah. So dia boleh jadikan sebagai satu bisnes juga. Kalau cikgu kreatif, cikgu explore lebih banyak, dia boleh mendatangkan keuntungan kepada kita juga cikgu. So saya ajar benda yang asas ni je. Okey. Contohnya, okey. Ni dah settle dah. Masa di sini. Okey. Lepas tu, okey, macam mana kita nak mudahkan kerja kita lepas ni? Takkan kita nak edit satu-satu. Dia susah cikgu, banyak kerja. Okey. Kita klik kepada ni balik. Kita klik, kita drag and drop, kita select. Okey. Lepas tu kita tekan group. Kita groupkan dia jadi satu kumpulan. Okey. Lepas tu kita tekan di keyboard kita Ctrl C, Ctrl V. Okey, dan dia akan wujud satu lagi, dia akan copy paste benda yang sama. Ataupun lebih mudah lagi, okey, kita pergi kepada yang dah di group kita tadi, kita tekan di sini, kita copy style sini, copy salah. Okey, salah cikgu. Bukan. Okey. Kita gunakan Ctrl C dan Ctrl V tadi balik. Asalkan yang pentingnya cikgu kena group dulu, okey. Okey, di sini kita nak tukar masa kepada tarikh. Tarikhnya kita ambil contoh tarikh berapa hari bulan hari ni? 14 bulan 7. 14 bulan 7 2021. Okey, kita klik balik di group ni, kita Ctrl C, Ctrl V dan pergi ke bawah ni. Okey. Apa? Tempat. Google Meet. Google Meet. Okey. Okey, di sini saya nak ajar sedikit. Okey, Google Meet ni contohnya kita boleh kita tekan di bahagian elemen.
kita tekan di Meet ni, kita search Google Meet. Okay. Dan di sini kita akan dipaparkan dengan ni. Okay. Dipaparkan dengan logo Google Meet. Okay. Betul. Okay. Untuk hiaskan, kita pun boleh hias. Contohnya, okay. Kita boleh hiaskan. Ini secara kasar je. Yang penting, saya nak ajar macam mana kita nak link gambar ni tadi. Gambar ni, kita nak link dia. Kita nak link dia kepada Google Meet kita. Contohnya, okay, kita tekan kepada gambar yang kita pilih tadi, kita pergi di sini. Okay, saya lukis dulu. Okay. Kita pergi di sini. Ni, gambar yang macam rantai besi tu tadi. Kita tekan di sini. Bila kita tekan tu tadi, kita akan dipaparkan dengan link. Di sini kita boleh interlink. Kita boleh interlink Google Meet kita. Contohnya lah, Google Meet. So, saya bagi contoh sekejap. Ni, student meeting. Contoh je cikgu. Dismiss, allow. Okay, tak apa. Okay, meeting is ready. Kita boleh tekan ni. Ni. Kita boleh tekan ni. Link ni. Kita boleh highlight link ni. Kita Ctrl C, kita pergi balik kepada poster kita. Ni bicara IT tadi. Dekat ni tadi interlink, kita Ctrl V. Dan kita boleh apply. Okey cikgu. Cuba kita tengok dulu. Kita download sekejap. Kita pergi pada ni. PNG. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, kita tengok dia berjaya ke tidak. Okey. Kalau di PNG ni tadi, dia tak berjaya sebab PNG ni tadi dia adalah gambar yang biasa saja cikgu. Untuk memastikan link yang cikgu dah masukkan tadi berjaya, kita tekan pada download. Okey, kita pergi kepada PDF standard. Okey, kita tekan download. Tunggu. Okey, tetapi dalam PDF standard ni dia akan dalam format PDF, dia tidak bukan dalam format JPEG ataupun PNG. Okey, di sini nampak tak cursor kita berubah dia menjadi cursor yang macam tangan ni. Okey, kita tekan dan bila kita tekan link Google Meet kita dapat dimasukkan. Kita dapat masuk kepada link Google Meet yang kita dah masukkan tadi tu. Okey, dengan ni tadi, ingatan cikgu-cikgu download tadi kalau kita nak link kita, kalau kita dah aplikasikan link tadi tu, kita dah letak link kita tadi, kita pergi kepada PDF standard, bukan kepada bukan kita tukarkan download gambar kita kepada PNG, JPEG ataupun SVG. Yang penting cikgu kena tukar kepada PDF standard. Okey. Sekarang yang terakhir kita letaklah muka penceramah kita. Okey, contoh saya guna gambar dah sedia ada lah cikgu. Okey, kita pergi kepada gambar ni. Okey, kita refresh balik macam mana. Kita pergi ke, macam mana kita nak buang background. Kita pergi kepada effect. Kita tekan ni background remover dengan satu klik saja. Macam magic, background kita jadi tidak ada. Sangat berguna dan sangat mudah. Okey. Dan di sini saya rasa untuk poster ni dah tamat. Okey, ni saya nak ajar ni animate ni. Okey, dan yang terakhir kalau cikgu tak nak dalam bentuk JPEG ataupun PNG, kita nak ada wow factor, kita nak animatekan gambar kita. Contohnya ni dia akan tukar animation ni, dia akan tukar-tukar. Okey, contoh kita pilih satu blok. Okey, kita tekan download. Okey, kita tekan kepada download MP4 video ataupun GIF. Okey. Dan masa timing animation ni cikgu boleh tukar juga. Timing cikgu katakan 10 saat, kalau cikgu rasakan 5 saat tu terlalu cepat, boleh. Dan kita boleh previewnya di sini, kita tekan. Cantik. Dan kalau cikgu dah berpuas hati, kita pergi kepada MP4 video ataupun GIF. Kedua-duanya pun boleh. Kalau GIF ni lebih sesuai sebab dia lebih kecil lagi dan kita boleh share di laman rasmi sekolah kita ataupun di WhatsApp kita lah cikgu-cikgu.
So, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Maafkan sekiranya ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, cikgu-cikgu boleh komen ataupun cikgu boleh apa nama tu, komen di ruangan YouTube dan boleh WhatsApp juga saya secara personal. Okey. Atau kalau apa-apa pun, kalau ada apa-apa, cikgu boleh rujuk saya ke apa-apakah. Sebab ilmu saya mungkin kurang berbanding cikgu-cikgu lain. Mungkin ada cikgu yang lain yang lebih mahir lagi menggunakan Canva ni. Dipersilakan untuk membuat apa nama tu, perkongsian lain lagi. Okey, dengan adanya video ni, dengan ada ni, saya mengharapkan bahawa cikgu-cikgu di daerah Betong ni, para pendidik kita boleh gunakan, boleh manfaatkan Canva for Education secara percuma. Okey cikgu. Okey, sekian sahaja perkongsian kita pada hari ini. Okey, sekian saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan stay safe everyone. Okey. Terima kasih.